Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Wa anta khairul fatihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk kita terus beribadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga kita bersyukur di atas segala nikmat yang beliau telah kurniakan kepada kita semua sepanjang hidup kita di muka bumi ini. Alhamdulillah. Saya juga berdoa agar para penonton sekalian yang senantiasa bersama saya pada sesi online ini untuk senantiasa diberikan kesihatan, keafiatan dan juga kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Para penonton sekali lagi bersama saya di dalam mempelajari asas-asas fardu ain. Okay. Benda yang basic yang sudah saya mengongsikan sepanjang sesi kita bersama di dalam mempelajari fardu ain ini. Alhamdulillah. Jadi kita masih berada pada bulan Ramadan. Ada beberapa hari lagi bulan Ramadan ini sebelum ia meninggalkan kita dan kita akan bertemu bulan Syawal tidak lama lagi. Jadi kita rebutlah peluang untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dalam bulan Ramadan ini. 10 malam terakhir. Jadi kita rebut peluang kita. Kita jangan sia-siakan peluang yang Allah telah kurniakan kepada kita. Jadi alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini yang kita akan teruskan perkongsian dari saya iaitu rukun Islam yang keempat. Jadi selepas yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah, yang kedua mengerjakan ibadah solat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berpuasa, menunaikan ibadah puasa, yang terakhir mengerjakan haji, ibadah haji. Jadi kita masih dalam rukun Islam yang keempat iaitu berkenaan dengan puasa. Kita masih ada lagi beberapa hari untuk kita amalkan ibadah puasa ini. Jadi sedikit sebanyak saya recap apa yang kita sudah sentuh pada sesi yang lepas. Perkara-perkara yang membatalkan puasa kita sudah maklum. Bagi penonton, apakah perkara yang membatalkan ibadah puasa kita? Kita memakan dengan sengaja ataupun meminum dengan sengaja. Memuntah, keluarkan mani dengan sengaja, melakukan hubungan intim semasa kita berpuasa. Jadi itu sikit sebanyak kita telah menyentuh. Di antara kepentingan berpuasa ni, Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menyuruh kita untuk melakukan ibadah puasa ini agar dosa-dosa kita yang lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bertetapan dengan hadis yang saya sudah kongsi pada sesi yang lepas. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosanya yang terdahulu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah kelebihan kita berpuasa. Kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala sama, dan juga kita mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada sesi ini saya akan sentuh sedikit apakah akibatnya orang yang
meninggalkan puasa ataupun tertinggal puasanya. Okey. Jadi bagi mereka yang tahu, ada 3 cara di sini untuk kita membayar balik puasa kita. Okey, ada 3 cara. Yang pertama, sama ada kita qada puasa kita, kita membayar fidyah ataupun kafarah. Okey, qada ni kita ganti selepas bulan Ramadan. Bagi mereka yang tak puasa, okey, jadi mereka harus ataupun mereka wajib menggantikan puasanya selepas bulan Ramadan. Okey. Jadi seandainya kalau kita tinggalkan puasa kita 1 hari, maka digantikan juga 1 hari selepas bulan Ramadan. Maknanya kalau kita tinggalkan 1 hari, 1 hari itulah yang kita kena gantikan. Kalau kita tertinggal seminggu, seminggulah yang kita kena gantikan. Kita kena qadakan puasa kita selepas bulan Ramadan. Kedua pula, fidyah. Okay, kita membayar fidyah bagi mereka yang tidak mampu berpuasa. Ini selalu bagi golongan yang tua ataupun golongan yang ada penyakit kronik, okay, yang perlukan insulin ataupun benda-benda yang memasukkan sesuatu dalam badan kita, ataupun yang mereka harus memakan makanan, okay, untuk tenaga mereka. Jadi apakah cara untuk membayar puasanya adalah menerusi pembayaran fidyah. Jadi pembayaran fidyah ini buat masa sekarang kita boleh bayar online, sama ada di masjid ataupun kepada muiz. Okey. Jadi ini adalah cara untuk kita membayar balik puasa kita menerusi fidyah. Ada satu pengalaman saya lah. Okay, mereka ada satu hamba Allah ni memberitahu bahawa arwah ibunya, okay, ataupun arwah bapaknya telah meninggal pada tahun lepas. Okay, lalu anaknya ingin membayar fidyah untuk arwah ibunya yang untuk kalau tak silap saya 70 tahun lepas ataupun beberapa tahun, 80 tahun. Jadi jangan risau, okay? Kita tidak perlu bayar sampai beribu-ribu, 100,000, okay? Kita ada kalkulasinya di website Muiz ni mengenai pembayaran fidyah bagaimana. Jadi kita tengok di situ berapa banyakkah ataupun berapa lama beliau tinggalkan puasa, maka kita darabkan dengan berapa yang telah ditentukan. Okey. Jadi jangan risau, usah khawatir. Okey. Manakala cara yang ketiga iaitu kafarah. Okey, puasa ini terbatal kerana nafsunya. Okey, kerana ia melakukan hubungan intim pada siang hari pada bulan Ramadan. Jadi tak boleh. Dia kena bayar kafarah dengan memerdekakan hamba ataupun puasa 2 bulan berturut-turut. Okey, kalau tidak mampu, memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Memberi makanan kepada mereka yang memerlukan, kepada fakir miskin. Okey. Jadi ini adalah 3 cara untuk kita membayar puasa kita. Okey, setiap cara ini ada situasi-situasi yang tertentu. Okey. Kalau bagi mereka yang mampu berpuasa, maka ia wajib qada puasanya. Kalau bagi mereka yang sakit, maka mereka layak untuk membayar fidyahnya. Bagi mereka yang saya katakan sebentar tadi, melakukan hubungan intim pada siang hari, maka ia harus membayar kafarah. Okey. Jadi kita selalunya berpuasa, okey, puasa yang kita maklum, puasa bulan Ramadan, puasa sunat hari Isnin, hari Khamis, puasa hari Ashura. Okey. Jadi ada beberapa hari, okey, yang kita diharamkan berpuasa. Saya yakin yang pertama mesti para penonton tahu. Selepas bulan Ramadan, kita akan bertemu Hari Raya Aidilfitri. Hari pertama itu, Hari Raya Aidilfitri yang pertama, kita diharamkan berpuasa.
Okey. Jadi kita tidak boleh berpuasa pada Syawal yang pertama, hari raya puasa. Ini hari raya Aidilfitri. Yang kedua, sama juga hari raya Aidil Adha. Hari raya haji pun kita tidak boleh puasa. Dan juga 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik ni kita pun tidak boleh puasa. Jadi kita tengok dekat sini. Okey. Hari-hari yang keistimewaan ini kita tidak boleh puasa. Kerana ini adalah satu hari kemenangan. Okay? Kemenangan bagi kita, bagi umat Islam. Jadi kita tidak digalakkan untuk berpuasa pada hari tersebut. InsyaAllah itu sedikit perkongsian saya. Okay, kita sudah sentuh semuanya tentang rukun Islam yang keempat yang mengenai bab puasa. InsyaAllah pada sesi yang akan datang, saya akan menyentuh rukun Islam yang terakhir, iaitu menunaikan ibadah haji. Kalau ada lagi kesempatan bersama saya, insyaAllah kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.